jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Tuan-tuan sidang jemaah, mudah-mudahan kita berada di bawah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi meninggalkan kita dan sekarang kita berada hari ke-7 daripada bulan Syawal tahun ini 1444 Hijri, yang mana kita dapat merasakan bagaimana keseronokan, keindahan berada sepanjang bulan Ramadan. Kita dapat merasainya, kelazatan dan kemanisan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan begitu luas sekali dalam bulan Ramadan. Kalau kita ada secebis rasa iman dalam diri kita, kita dapat membezakan rahmat Allah dalam bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kita tengok diri kita sendirilah, diri kita sendiri, kita nilai diri kita sendiri, bagaimana Allah sangat pemurah kepada diri kita sepanjang bulan Ramadan berbanding dengan bulan yang lain. Saya rasa kita semua pun mungkin rasa dalam bulan Ramadan itu kita buat amal ibadat lebih mudah berbanding kita buat amal ibadat dalam bulan yang lain. Dalam bulan Ramadan kita jadi lebih bersemangat untuk beribadah. Habis bulan Ramadan beribadah juga, tapi kurang rasa semangat. Kita rajin baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Selepas berakhirnya Ramadan, kita baca juga, tapi tak setiap malam mungkin, ataupun tak banyak sebagaimana banyaknya kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita solat sunat bulan Ramadan, kita lebih banyak solat sunat berbanding dalam bulan-bulan yang selepas daripada Ramadan. Kita buat juga solat sunat, tapi tak sama hebat dengan kita solat sunat dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita boleh solat sunat. Dalam bulan Ramadan kita boleh solat sunat sehingga 8 rakaat, sehingga 20 rakaat, bahkan lebih daripada itu kita boleh buat. Dalam bulan lain daripada bulan Ramadan, kita nak buat solat sunat 4 rakaat selepas zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas isyak umpamanya, kita ada rasa sedikit bebanan. Bulan Ramadan kita boleh bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, kita boleh berqiyamul lail, kita boleh solat, kita boleh berzikir, beristighfar, kita boleh berdoa sebelum waktu subuh. Habis bulan Ramadan,
Kita nak bangun pukul 4 pagi tak mampu. Tak mampu. Jadi itu beza rahmat Allah Ta'ala. Yang kita katakan yang Allah Ta'ala bagi rahmat dia pada bulan Ramadan tak sama dengan rahmat dia dalam bulan-bulan yang lain. Sebab itu kata Nabi SAW, kalaulah manusia tahu akan kehebatan bulan Ramadan ini, nescaya manusia akan berdoa dan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Kalau kita tahu tentang kehebatan Ramadan, kita akan berdoa dan berharap supaya Allah Ta'ala jadikan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Bagaimana kita nak rasa manisnya beribadat selepas daripada bulan Ramadan? Ni kita masuk bulan Syawal, 7 hari bulan Syawal. Nak start, nak mula puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal pun kita berkira-kira duk adjust timing bagi sesuai bila nak mula, atau mungkin ada yang dah mula tapi tak habis lagi, ada jemputan sana jemputan sini, ada halangan sana ada halangan sini. Berbanding dalam bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari kita berpuasa direct, kita tak ada masalah, kita boleh puasa. Sebab rahmat Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan semua orang berpuasa. Dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain ada orang berpuasa, ada orang tak berpuasa. Bagi hak yang puasa tercabar, teruji dengan orang yang tidak berpuasa. Kan? Tuang ayat tengah kuliah, mereka bukan tahu kita puasa ke tak puasa kan. Lepas tu mereka ajak pula, jom lepas ni kena nasi kandak pula, nasi kandak royal dekat air 8 kan. Mereka bukan tahu, mereka ajak dalam grup kan, suruh makan. Itu hak tak puasa, hak yang puasa duk telan ayat biak saja. Itu cabaran dia. Sebab itu Nabi SAW dia ajar satu doa kepada Muaz bin Jabal. Satu doa ni Nabi pesan sungguh-sungguh dekat Muaz bin Jabal. Kan? Dia kata, wahai Muaz, kamu beramallah dengan doa ini dalam setiap solat ataupun selepas solat. Ada kata sebelum kita salam kita baca tahiyat akhir, sampai habis tahiyat akhir, sebelum salam baca doa ini. Atau ada yang kata selepas kita salam, Assalamualaikum, kita baca doa ini. Doa yang diajar oleh Muaz bin Jabal, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi pesan sungguh-sungguh. Lagu mana tahu kata Nabi pesan sungguh-sungguh? Sebab Nabi ulang. Dia tarik perhatian Muaz bin Jabal. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku, Rasulullah, sesungguhnya aku sangat kasih kepada kamu. Nabi ulang 3 kali. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. 3 kali Rasulullah SAW sebut. Kemudian baru Rasulullah kata, aku berpesan kepada kamu supaya kamu jangan lupa berdoa dengan doa ini. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini 3 doa yang Rasulullah
ajar kepada Muaz, pesan pada Muaz, pegang sungguh-sungguh dengan doa ni. Jangan lupa. Setiap kali solat ataupun selepas solat. Kan kita semua hafal kan doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Apa maksud dia nanti kita cerita. Saya nak cerita kat tuan-tuan, Rasulullah bila dia sayang dekat sahabat dia, dia bagi tahu itu sunnah kita bersahabat. Dalam bersahabat, sunnahnya kita kena zahirkan lafaz. Wahai Faizal, saya sayang kamu, sungguh-sungguh saya sayang kamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sesungguhnya aku sangat sayang kepada kamu. Kita bersahabat dengan Pak Ngah. Saya bersahabat dengan Pak Ngah, demi Allah saya sayang dekat Pak Ngah. Kita kena cerita, sebab itu sunnah Nabi SAW. Bila dia kasih dekat sahabat dia, dia cakap dekat sahabat dia, aku sayang kamu. Aku sayang kamu kerana Allah. Kemudian Rasulullah tak habis dekat tu saja. Rasulullah dia kata, aku sayang pada kamu, lalu aku nak pesan pada kamu perkara yang baik. Baru terlekat di hati kita. Kita ada kawan rapat, Haji Mus, saudara Faizal, saudara Suhaimi. Kita nak pesan dia, kita sayang dia, kita nak pesan dia supaya dia ingat sungguh pesan-pesan yang baik ni. Kita kata, Pak Ngami, saya sayang sungguh-sungguh dekat Pak Ngami, sayang sungguh. Boleh tak Pak Ngami ni beramal dengan amalan ini dalam hidup, insya-Allah Allah Ta'ala bantu. Baru dia ingat sungguh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berpesan dengan amalan yang baik, dan Rasulullah juga memberi peringatan yang keras tentang amalan yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi teguran yang sangat keras kepada Muaz bin Jabal. Ketika mana Muaz bin Jabal jadi imam salat, dia baca surah yang panjang. Rasulullah kata, wahai Muaz, ya Muaz, adakah kamu nak menimbulkan fitnah kepada Islam? Ketika mana Muaz bin Jabal dia jadi imam dan dia baca surah yang panjang, di belakangnya ada orang tua yang uzur, ada kanak-kanak, ada ibu yang membawa kanak-kanak. Muaz jadi tu imam, dia baca surah yang panjang. Sudah semayang, Rasulullah panggil dan Rasulullah terus bagi peringatan. Wahai Muaz, adakah kamu ni nak menimbulkan fitnah kepada ajaran Islam? Dia kata, jangan baca dalam solat surah yang panjang-panjang. Cukup baca ayat-ayat seperti surah Al-A'la, seperti surah Al-Ghashiyah atau seumpama dengannya. Maksudnya tak panjang. Kan, jangan kita duk baca panjang, sebab di belakang kita mungkin ada orang yang uzur, ada orang yang usianya sudah tua, ada ibu-ibu yang membawa anak-anak yang perlu diberi perhatian, ya, ada para musafir yang perlu bersegera untuk di airport umpamanya. Saya selalu travel, biasa naik Air Asia, kan, penerbangan tambang murah terbaik di dunia di Air Asia, kan. Itu yang mampu pun. Pagi, dia biasa je flight dia pagi, semayang subuh. Saya pergi semayang subuh dekat airport.
tunggu kan, bak flight nak terbang lah. Pukul 7 pagi, kadang pukul 6.20 tu dah panggil dah. Di airport orang nak semayang subuh penuh kan. Kadang kita sampai lambat sikit, orang dah penuh. Tok imam pula dia punya baca surah sajadah, surah Yasin baca kan. Orang duk queue di belakang penuh kan. Jadi dia kena cerdik sikit kan. Tempat-tempat yang orang musafir macam tu tak payah duk baca panjang-panjang, baca sekadar munasabah. Kadang dia tak baca panjang, dia jadi imam, dia wirid pula panjang kan. Yang kawan duduk tunggu ni, kawan penuh soft, ada surau tu ada 3 je soft kan. Dalam ada 3 je soft kan. Kali masuk penuh, orang duduk queue, ambil uduk duduk queue sampai ke belakang kan. Dia sudah semayang tu, doa pun panjang, wirid pun panjang. Jadi kita kalau dalam situasi macam tu, kalau kita jadi imam, kita kena baca keadaan jemaah. Sebab tu sunat bagi imam, apabila dia naik tempat imam, dia paling ke belakang kan. Dia lihat keadaan imam di belakang, makmum di belakang ni, siapa dia makmum dia kan. Orang tua ke, orang uzur ke, dan orang musafir ke, wanita-wanita, ibu-ibu yang bawa anak-anak ke. Jadi dia pandai nak adjust keadaan dia sebagai imam. Dia tahu kekuatan jemaah, orang yang dia nak imamkan, pengikut-pengikut yang dia nak imamkan. Dia tahu setakat mana level orang hak di belakang. Jadi baru dia tak menimbulkan fitnah. Sebab tu Nabi SAW marah turut kepada Muaz. Tapi dalam situasi yang lain, Rasulullah sebut, wahai Muaz, demi Allah, aku sayang kamu sungguh-sungguh. Demi Allah, aku sayang kamu sungguh-sungguh. Aku nak pesan kamu tentang satu doa. Doa hak tadi tu. Allahumma a'inni, wahai Tuhan, bantulah aku, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, supaya aku ni sentiasa berzikir kepada kamu, ingat kepada kamu. Nabi ajar kepada Muaz supaya baca doa, minta dalam setiap kali solat, supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk kita ingat pada Allah. Bukan bulan Ramadan saja kita ingat dekat Allah. Bukan bulan Ramadan saja kita sembah Allah. Bukan bulan Ramadan saja kita taat kepada perintah Allah. Bukan bulan Ramadan saja kita patuh pada perintah Allah. Tapi sepanjang masa. A'inni, bantulah aku, ala zikrika, supaya sentiasa ingat kepada kamu. Sebab apa? Orang yang sentiasa ingat kepada Allah dengan pelbagai cara, dengan berzikir kepada Allah. Barang siapa yang mengingati aku, nescaya aku akan mengingatinya. Barang siapa yang mengingati aku, nescaya aku akan mengingatinya. Orang yang sentiasa mengingati Allah dengan berzikir kepada Allah, dengan lafaz-lafaz zikir, dengan amalan-amalan yang tertentu sebagai bukti bahawa kita sentiasa mengingati Allah, pasti Allah akan mengingatinya. Pasti Allah akan mengingatinya. Fazkuruni azkurkum. Allah Ta'ala kata, fazkuruni, maka ingatlah aku, nescaya aku akan mengingati kamu. Bila Allah Ta'ala ingat dekat kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Ta'ala akan membantu kita. Allah Ta'ala akan melimpahkan rezekinya kepada diri kita bila Allah Ta'ala mengingati kita. Syarat kita kena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kemudian Nabi kata doanya,
wa syukrika. Supaya Allah Ta'ala tolong kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Kan? Biasa kita manusia ni suka berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang buat baik pada diri kita. Orang bagi duit raya kat kita, kita pun ucap terima kasih. Kan, orang tolong kita, bantu kita, tolong kita, kita pun ucap terima kasih. Tapi jarang ataupun sekali-sekala kita merasa sukar untuk ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah banyak bagi kami rezeki. Kau telah banyak bantu kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah tunaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, Kau telah pinjamkan usia kepada kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau rezekikan kami dengan rezeki yang halal. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu syukur. Syukur. Dan yang ketiga, Nabi ajar supaya kita minta dengan satu permohonan, iaitulah wa husna ibadatik. Supaya Allah Ta'ala tolong memperelokkan ibadat kita. Memperelokkan ibadat kita. Bukan elok ibadat kita waktu bulan Ramadan saja. Waktu bulan Ramadan kita cantik ibadat kita. Kita susun, bangun pagi pukul 4, solat sunat sebelum subuh, solat berjemaah subuh, solat sunat duha, bersedekah, baca Al-Quran setiap masa, 5 waktu baca Al-Quran, ada khatam Al-Quran, suka hadir majlis ilmu. Itu ibadah yang baik. Tapi habis Ramadan, habis dah. Semangat kita nak buat benda yang baik tu habis takat Ramadan. Sebab tu kita minta, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku ini memperelokkan ibadat aku sepanjang hidup aku, supaya aku menjadi hamba yang sentiasa memperelokkan ibadat. Baik dah ibadat kita, nak mempertingkatkan lagi. Bagus dah bacaan Al-Quran kita, kita belajar lagi. Alim dah kita dalam hukum hakam, kita belajar lagi, menuntut lagi. Itu maksud memperindahkan ataupun memperelokkan amalan ibadah kita. Ni Nabi pesan dekat Muaz, jangan lupa dengan doa ini dan menjadi panduan kepada diri kita supaya kita juga tidak melupakan dengan satu doa yang diajar oleh Muaz, oleh Rasulullah kepada Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memperelokkan amal ibadah kita. Ini telah berlaku kepada hamba-hamba ataupun rasul-rasul, nabi-nabi yang terdahulu. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Nuh, Allah Ta'ala menceritakan ayat pertama sampai ayat 10 bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah kepada kaumnya. Lebih 950 tahun berdakwah. Ulama kata tak sampai 80 orang yang mengikut seruan Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh sentiasa mengingati Allah. Zikrika, Nabi Nuh sentiasa ingat pada Allah, mengadu kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah kerana memberi peluang kepada dia untuk berdakwah, menyampaikan peringatan, memberi teguran kepada kaumnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Dan apabila kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, iaitu 950 tahun. Berdakwah tak sampai 100 orang yang menerima dakwahnya. Kita nak bandingkan dengan diri kita.
Kan, saya berceramah, bertazkirah depan ramai orang mendengar. Kan, kalaulah Allah Taala uji kita, berdakwah orang tak mau dengar. Kaum Nabi Nuh alaihi salam bukan saja tak beriman dengan Nabi Nuh, bila Nabi Nuh pi sampaikan dekat dia pakai pekuk telinga. Dia masukkan jari, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Tak maulah, tak ada ceramah lah, tak sedap, tak mau kan. Masuk. Lepas tu ambil kain selubung pula kepala. Bila Nabi Nuh datang berceramah secara terang-terangan, berdakwah secara terang-terangan kepada kaumnya, mereka mengambil kain lalu mengelubungkan kepala mereka. Dan Nabi Nuh tukar strategi pula, pergi dakwah secara one by one. Jumpa seorang dengan seorang. Seorang. Dakwah. Berapa tahun? 950 tahun. Mereka menolak. Mereka menolak untuk beriman. Nabi Nuh sentiasa bersyukur. Itu apa? Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu juga dengan Nabi Ayub alaihi salam adalah contoh bagaimana Allah Taala uji dengan satu sakit yang lama, tapi dia adalah hamba yang sentiasa mengingati Allah, bersyukur dengan ujian dan nikmat yang Allah Taala berikan, dan sentiasa memperelokkan ibadatnya walaupun ketika diuji dengan pelbagai ujian. Nabi Yunus alaihi salam pun begitu juga, diuji. Tapi Nabi Yunus alaihi salam dia merajuk sekejap. Dia merajuk sekejap bila dia berdakwah, kaum dia tak terima dakwah dia. Jadi dia merajuk. Bila dia merajuk tu Allah Taala uji dia dengan ditelan oleh ikan yang besar, ikan nun. Dan selama beberapa malam, beberapa hari, Nabi Yunus ibn Matta duduk dalam perut ikan nun itu dan bergerak. Itulah dikatakan perkuburan yang bergerak bersama dengan penghuninya. Bergerak. Apa yang Nabi Nuh buat? Dia berzikir kepada Allah. Berzikir dengan satu zikir, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir yang disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sekadar itulah perkongsian saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dia memberi semangat dan dorongan kepada kita untuk terus beribadah selepas daripada bulan Ramadan ini. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.